cuti. So tak adalah 1 jam kan. Okay, so dah record tu. So kita mulakan lah boleh? Boleh cikgu. Alright, so kita tengok so probability untuk subtopik semalam kita dah tengok pasal conditional event. So hari ni nak tengok macam mana nak selesaikan apa soalan probability, tapi kita boleh pakai tree diagram lah. Dan cikgu pernah sebut dalam kuliah, kita boleh pakai tree diagram, kita boleh pakai table, kita boleh pakai listing. Lagi satu kita pakai Venn diagram. So ni adalah dia punya apa method-method untuk bantu kita jawab soalan lah. So ni kita tengok dulu hari ni untuk tree diagram. Okay. So tengoklah ni tree diagram yang cikgu dah sediakan ni. Cikgu harap dekat nota kita semua ada lah. Yeah. Okay, so tree diagram ni dia ada branches lah. Kita tengok branches dia. Oleh sebab kita dah belajar conditional event, so kita boleh guna pakai lah kat sini. Tengok dekat sini kita ada PA. Sekejap, ni tukar colour sekejap. Okay, kat sini kita ada PA. Lepas tu sini kita ada PA complement. Kalau perasan, probability tu duduk pada ranting. Boleh duduk pada ranting ni lah. Lepas tu A ataupun dia punya objek lah. Semua duduk di hujung. So yang ni pula B given A. Kenapa? Sebab dia ada B, dia memerlukan event sebelumnya A. So B given A. Dan kalau kita tengok kat bawah ni, P A darab dengan P given A adalah intersection. So kita boleh cakap lah kat sini adalah P A intersect B. P A intersect B. So kat sini pun samalah. Ni adalah P A intersect B complement. Kat sini adalah P A complement intersect B complement. B sahaja. So kat sini kita ada PA complement intersect B complement. So hasil daripada apa tree diagram ni kita akan dapat intersection lah. Okay. So kita tengok ni case yang mana conditional. Kita memerlukan ataupun dependent. Kita perlukan apa event sebelumnya untuk dapatkan next event. Okay. So to find the probabilities, you must multiply along the branches and add between the branches. So kalau nak dapatkan B dengan B yang bawah ni, kena tambah yang ni dengan yang ni lah. Boleh? Okay. So tak nak buang masa, kita teruskan dengan example 26. Kita tengok, dia cakap, find the probability that Sophia is late for the college on any days is 0.015 and is independent whether she was late on the previous day. So find the probability that she late on Monday and Tuesday. So arrive on time on one of this day. Lepas tu arrive on time knowing that she was late on Monday. So kita tengok satu persatu lah. Okay. Oleh sebab dia cakap dia adalah independent. Boleh? Case-nya independent. So kita punya probability ni tak terkesan dengan first day punya cerita lah. So cikgu pun buat guna tree diagram. So cikgu ambil late dengan on time. Boleh? L dengan L complement lah. So L adalah event Sophia is late. Boleh? So L complement. Sekejap cikgu padam balik. Kita buat besar sikit kat bawah. Okay, so kita tengok kat sini Cikgu buat cabang yang pertama. Ni adalah A. Ni A pula. L lah cikgu padam kat sini. Ni adalah L. Ni adalah L complement. Sini dia pecah dua. Dia jadi L dengan L complement. Dia pecah dua lagi. Sini jadi L dengan L complement. Boleh? Cara pecahan dia macam tu lah. So dia cakap apa? Kalau late 0.15. Kalau dia on time, dia akan jadi 0.85. Boleh? Sini samalah sebab dia cakap independent. So tidak
tak ada kena mengena lah dengan hari pertama dan hari kedua tu. Okay, so kita tengok kat sini, kalau dia late, dia 0.15. Kalau dia on time, 0.85. 0.15, 0.85. Okay, dah siap kita punya tree diagram. So, andaikan cikgu ambil yang ni adalah on Monday, yang ni adalah on Tuesday. Alright. So, tengok kita ada soalannya P late on Monday and Tuesday. So, P late on Monday intersect late on Tuesday. Okay, so maksudnya kita akan buat late lah 0.15 darabkan dengan 0.15. Jawapan kita adalah 0.02. 0.0225. Okay, cuba double check. Betul tak jawapan dia? Betul cikgu. Betul Okay, so yang kedua adalah dia cakap arrive on time one of this day. So maksudnya dia jadi P late, lepas tu on time, ataupun case-nya on time dulu. Oh, kejap. Cikgu betulkan kat sini. Okay. Dia cakap arrive on time one of this day. So maksudnya dia datang awal ataupun datang tepat pada waktunya pada hari Selasa ataupun hari Isnin atau hari Selasa So kita ada kat sini late on Monday adalah P late on Monday plus P late on Tuesday. Cerita dia macam ni Okay. So situasi dia mesti salah satu hari ni dia On time. Dia late. Dia on time, sorry. On time ke late cikgu dah jam ni. Sekejap. On time kan? On time silap. Aduh. Sekejap. Sorry. Kenapa ada suara? Cikgu. Sekejap. Cikgu. Ya? Saya share device dengan Aikal ni. Amira. Anwar. Okay, P on time. Boleh, tak apa. P on time on one of this day. Okay, so kita betulkan So dia on time one of this day, kita ambil dua hari lah. So dia boleh jadi late Isnin, on time dekat hari Selasa. Dia late hari Isnin, dia on time hari Selasa. So dia boleh jadi macam ni. PL intersect L prime atau L complement, ataupun dia boleh jadi P on time tapi satu lagi hari dia late. Boleh salah satu hari So kita pun darabkanlah 0.15 darabkan dengan 0.85 tambahkan dengan 0.85 darab 0.15. Okey, cuba tengok jawapan dia berapa. Berapa jawapan dia? 0.255. 0.255. 0.255. Okey, dah. Boleh. Okey, ada satu lagi soalan dia. Kita tengok. Sekejap. Ke bawahkan benda ni. Okay. So, satu lagi soalan dia adalah on time on Tuesday, knowing that late on Monday. So, ni adalah
on time on Tuesday, given that late on Monday. So dia sama juga dengan P on time on Tuesday, intersect dengan late on Monday, overkan dengan P late on Monday. Okay, so macam mana cara dia? Kita tengok P on time on Tuesday, kita tengok kat atas ni, on time on Tuesday. Dekat sini, boleh, dekat sini. So intersectkan dia adalah 0.15 darab 0.85 bahagikan dengan 0.15. Oleh sebab dia case independent, jawapan dia 0.85. Alright, kelas. Okay. Dah ke? Dah ke belum? Dah, cikgu. Dah cikgu. Dah okay. So kalau dah, kita tengok next example. Boleh, ni example yang seterusnya. Soalannya adalah 60 student in a certain college. 27 of them are taking mathematics. 20 are taking biology. 22 are taking neither biology nor biology. Okay. So find the probability that a randomly selected student takes both mathematics and biology. Mathematics only. Lepas tu ada pula case student. A student selected at random. Determine whether the event taking mathematics is statistically independent on the event of taking biology. Okay. So kita tengok example 27 Kita tengok kegunaan apa ataupun kesesuaian penggunaan ni lah. So kalau ikutkan case soalan example nombor 26 ni, kita akan pakai tree diagram. Tapi kalau example 27 ni agak-agak cara apa yang sesuai? Venn diagram. Yes. Boleh. Yang ni kita pakai Venn diagram sebab apa? Sebab dia ada macam intersection macam tu. Boleh. So untuk example 27 ni dia lagi sesuai menggunakan Venn diagram. Okay, so kita cuba lukis dulu Venn diagram kita. Kita lukis dulu Venn diagram kita. So ceritanya pasal mathematics and biology. So cikgu ambil lah sebab dia ada kat sini both mathematics and biology, so ada intersection lah. So sini mathematics, sini biology. Boleh ataupun cikgu besarkan sikit dia punya intersection tu. So ni teruk lah. Okay. So kita tengok kat sini sini mathematics, sini adalah biology. Lepas tu dia cakap ada 60 student, 27 are taking mathematics. So means that sini adalah 27, dalam ni adalah 27, tolak X, yang tengah ni X tak tahu berapa nilainya. Lepas tu kat sini adalah 20 orang, tolak X tak tahu berapa jumlahnya. Tapi kat luar ni ada 22. Dia tak ambil mana-mana biologi atau mathematics. Okey, daripada sini kita dapatkan nilai X dulu. Kalau ikutkan nilai total semua sekali NS adalah 60. Boleh, daripada 60 ni kita cuba selesaikan dulu. Kita akan dapat 27 tolak X tambahkan 20 tolak X tambahkan dengan 20. Okey kelas, cikgu nak kita cari nilai X dulu. Okey, boleh cari nilai X dulu. Okey. Boleh dapatkan nilai X. Ada satu lagi kan, tambah kan, betul tak? Ada satu lagi tambahan kat sini, which is nombor X tu sendiri. Boleh, kita tambahkan X tu sendiri. Tengok
20 tolak X, 20 tolak X, lepas tu 27 tolak X, lepas tu X ni sendiri, lepas tu tambahkan 20, 22. Betulkan sikit. Okay, betulkan sikit. So 27 tambah 20 tambah 22. Lepas tu X ada negatif kan. So X berapa? Boleh dapatkan nilai X sama dengan 7. 7. Ada jawapan lain? 3. 3. 3 kan? 27. Cek berapa Sekejap. jawapan? Lupa. Cuba kita tengok kat sini. Sini kita ada 27 tambah 22 tambah 20. Lepas tu kita ada tolak-tolak, dia tinggal negatif X kan? Betul Ha, So sini 9. 60. Jawapan kita berapa? 9 kan? 9. So X sama dengan 9. 9. Okey. So cikgu betulkan sikit kat sini nilainya. 9. Cikgu tulis dengan pen warna hijau lah. Boleh? Sini 20 tolak 9 dapat berapa? 20 tolak 9 dapat 11. Sini adalah 9. Sini 27 tolak 9 dapat 18. Alright. So kita ada 18, 9 dengan 11. So luar ni 22 lah. Kalau kita totalkan jawapan kita ni akan dapat 60. Okay. So kita dah selesaikan mencari nilai untuk X. Sekejap. Cikgu turunkan yang ni. Kita cuba settlekan soalan satu demi satu Okay. Kita tengok soalan A. Soalan A dia cakap find the probability that a random selected student both taking mathematics and biology. So kita mencari P biology intersect mathematics. Boleh? P biology intersect mathematics kita dah tahu jumlahnya adalah 9 bahagikan dengan 60. Jawapan kita adalah 3/20. Setuju kelas? Setuju cikgu. Boleh? So ni Setuju yang ni nombor 1. Yang nombor 2 bila dah settle Venn diagram dia akan jadi lagi senang. Okay. So dia cakap matematik sahaja. Boleh? P matematik sahaja. Boleh. So P matematik saja, bukan matematik intersect biology ke. So P matematik saja. Siapa yang ambil matematik saja? So P mathematics intersect B complement. Boleh? P intersect B complement adalah yang kat sini. Boleh? So dia adalah 18 bahagikan dengan bahagikan dengan 60. So kita bahagikan dengan 60 lah. 18 bagi 60 dapat 3/10. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, soalan B dia, kita baca kejap. Soalan B dia cakap, a student is selected at random, determine whether the event taking mathematics is statistically independent of the event taking biology. So kita tengok taking mathematics, P mathematics is equal to 27/60 ataupun 27 divided by 60 adalah 9/20. Lepas tu ambil biology saja adalah 20/60 ataupun 1/3. Boleh? Lepas tu kalau taking mathematics and biology adalah 3/20. Kita dah jumpa kat sini lah. Boleh? So kita nak tengok dia independent ke tak. Kita cuba darabkan. PM multiply dengan PB. Jawapan dia berapa? So 9/20 darabkan dengan 1.
Jom. Cuba hilang ke?
Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Salam cikgu. Okay, sama balik hai. Jam betul lah. Cikgu punya ni tak sempat kat mana tadi. Cikgu rasa kat C tadi kan? B. B. Kat B C tak kan? B. B. Okay. Alright, so kita tengok balik dekat C tadi. Ni soalan, bukan soalan C, soalan B kan? Okay. Soalan B dia cakap dia nak kita check apa ni independent or not antara mathematics and biology tu. So kita check so P, B intersect mathematics. Jawapannya adalah 3/20 yang kita dah dapat. Lepas tu kita check PM. PM kita sama juga dengan 27/60, which is jawapan kita adalah 9/20. Lepas tu kita P biology sama juga dengan 20 bagi 60, jawapan kita 1/3. Okay, so sekarang ni nak check independent or not, kita akan check PM darab dengan PB. So PM kita 9/20 darabkan dengan 1/3. Bila kita check jawapan kita adalah 3/20. Boleh potong sini jadi 3/20. So kita boleh tahulah PM kita dot dengan PB adalah sama dengan PM intercept B. So kita boleh cakap hence the two events are independent. Okay. Dah salin ke? Dah. Okay, so kita pergi ke example 28. Kita teruskan So soalan dia, a bag contains 5 yellow balls. So cikgu keluarkan 5 yellow balls. So 3 red balls. So 3 red balls. A ball is drawn without replacement. Without replacement maksudnya kita akan ada perubahan nilai-nilai nombor nanti. And a second ball is drawn. So ambil sebiji bola, lepas tu simpan bola tu ke tempat lain, ambil bola kedua. Soalan dia, find the probability both ball drawn are red, satu. Yang kedua, the ball are not of the same color, yang kedua. Yang ketiga, the second ball drawn is yellow. So kita nak tengoklah satu-satu So kalau soalan macam ni, bila dia cakap without replacement, so elok kita pakai tree diagram. So kita tengok kat sini, cikgu cuba buat tree diagram kat sini. Kita ada yellow, kita ada red. Daripada yellow dengan red ni, kita akan pecah lagi dua cabang. Kita jadi, kat sini cikgu buat yellow satu, red satu Kat sini cikgu buat yellow dua, red dua, yellow dua, red dua. Kenapa ni adalah first take, lepas tu ni second. Boleh? Ni first, yang bawah ni second. Okay. Yang ni kita kena hati-hati sikit isi sebab untuk yellow ball, kita ada probability dia adalah 5/8. So 3/8 untuk dapatkan red ball. Okay. Lepas tu kalau dah ambil yellow sebiji, kalau kita dah ambil yellow sebiji, yellow tinggal 4. So total pun jadi 7. Tapi red ball masih lagi tinggal 3. So 3/7. Nampak perubahan dia? Perubahan daripada segi nilai kat bawah dan kat atas. Okay. Kalau red ball pula, kita ubahkan dekat red ball dulu. Ambil red ball sebiji, red ball tinggal 2/7. Tapi yellow ball masih lagi kekal 5/7. Okay, so ni maksudnya ambil yellow ball first, lepas tu yang second ambil yellow juga. Lepas tu kalau yang first ambil yellow, ni kalau tak nampak ambil yellow yang first, yang second kita ambil red. Lepas tu ni red ambil first, yellow ambil second, yang kedua ni, yang keempat ni adalah ambil red dulu, lepas tu
kemudian ambil rate lagi. Okay, so kita cuba jawab soalan ni ikut dia punya kehendak lah. Both adalah red ball. Okay, so kita boleh cakap P untuk red 1 dan red 2. So tak ada jawapan lain dah. Kita akan ambil yang ni dan yang ni. So kita akan ada 3/8 darabkan dengan 2/7. So jawapan kita akan dapat 6/56. Ataupun boleh kecilkan jawapan kita adalah 3/28. Okay, untuk B pula dia cakap the balls are not of the same colour. So dia boleh jadi macam ni. Red dulu, lepas tu dapat yellow. Ataupun dapat yellow dulu, dapat red kemudian. So tak sama colour So kita tengok apa jawapan dia. Dapat red. Tengok dapat red dulu, yellow kemudian. So 3/8 darabkan dengan 5/7. Lepas tu dapat yellow dulu. So yellow adalah 5/8. Lepas tu dapat red 3/7. So kita totalkan jawapan kita adalah 15/28. Nanti korang check Okay. Untuk yang C, kejap. Untuk yang C, dia cakap the second ball drawn is yellow. The second ball drawn is yellow. So dia boleh datang kat sini, dia boleh datang kat sini. Ada dua situation lah. Mungkin macam ni lah. P first yellow, second yellow. Ataupun dia red dulu, baru yellow. Second ball is yellow. So kita tengok kalau yellow, apa dia punya probability? 5/8 kita darabkan dengan 4/7 ataupun 3/8 darabkan dengan 5/7. Okay, 3/8 5/7 ataupun 5/8 4/7. Tengok jawapan dia berapa? Boleh seorang tekan kalkulator tengok berapa jawapan dia untuk C. 5/8. Berapa? 5/8. 5/8 jawapan dia. Sekejap Ya ke? Saya buat 5/8 darab 4/7. Tambahkan dengan 3/8. 5/8. Sekejap cikgu dah check. 3/8 darabkan dengan 5/7. Jawapan dia 5/8. Okey, dah. Boleh kita proceed? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh Okey. So kita teruskan. Untuk nombor 29 ni, tolong ingatkan cikgu kita KIV dulu. So kita dah ada berapa soalan lah. Ada 3 soalan KIV Sebab example 29 ni melibatkan permutation and combination. Kalau to be exact, dia melibatkan permutation. Okay, so kita tengok example 30. Ada berapa soalan ni? Ada 2 soalan lagi. Okay, so kita habiskan lah. Boleh. Example 30. Okay, so kita baca dulu soalan. Dia cakap, the following table shows the number of graduates from 3 local university in 3 major field, namely mathematics, statistics and computer science. Some of them were selected by sponsor to further their studies. Okay, so soalan pertama adalah calculate the probability that a selected is from UKM. B, what is the probability that the statistic graduate selected from UPM? Lepas tu C, one graduate is selected from each university. Find the probability that the 3 selected graduate to be all majoring in mathematics, all from the same field of major. Okay, so kita cubalah tengok dalam bentuk jadual yang kita ada ni. Sebelum kita proceed, elok kita
check dulu berapa total semua sekali. Boleh? So kat sini kita tambahkan sedikit jadual lah. Boleh? Supaya kita, ni cikgu tambahkan sikit jadual kat sini supaya dia jadi contingency table yang macam kita dah pernah tengok sebelum ni lah. Okay, 80. Okay, 80 tambah 50 tambahkan dengan 30, jawapan kita kat sini adalah 160. So 50 tambah 65 tambahkan dengan 40, jawapan kita adalah 155 kat sini. Boleh, 155. Seterusnya kita ada 40 tambahkan dengan 70 tambahkan dengan 25. Kita ada 135. So totalnya berapa? 160 450. tambah 155 tambah 135, jawapan dia 450. Okey. Sebelum kita proceed dan jawab soalan bawah, kita dah check pula yang kolom ni. 30 tambah 40 tambah 25. Jawapan dia 95 kat sini. Kita ada 50 tambah 65 tambah 70. Jawapan kita 185 kat sini. Lepas tu kita ada 80 tambah 50 tambah 40. Jawapan kita 170. Okey, cikgu nak kita double check betul tak Sama. untuk yang kolom ni dapat sama tak? So 170 tambah 185 tambah 95, jawapan dia should be sama lah. 450 juga. Okey. So bila dah sama, kita mulalah mencari. So A, dia cakap calculate the probability that a graduate selected from UKM. So bila from UKM, kita akan tengok row ni lah, row yang pertama ni. Berapa jumlah dia tak cerita lagi pasal subjek statistik ke, matematik ke, sains komputer ke. So P cikgu buat kat sini adalah PUKM. Okay. So PUKM adalah 160 bahagikan dengan 450. So bila kita lengkapkan jadual ni, kerja kita lagi senang lah. So kalau kita kecilkan, jawapan kita adalah 16 bahagi 45. Ataupun nak buat dalam perpuluhan pun boleh, 0.3556. Ya ke? 16 bahagikan dengan 45. Okay, lebih kurang lah jawapan dia. Okay, B. Dia cakap what is the probability that a statistic student, so kita tengok area sini Kita tengok area sini. Sekejap, tukar colour. Kita tengok kat sini, statistical student. Lepas tu from UPM. Boleh? From UPM. So mana nak tengok? Dan berapa nilainya? 65. Boleh? 65 Okay. So boleh tulis terus statistical student, statistics graduate from UPM. Boleh? Kita tengok kat sini UPM 65 per 450. Kita bahagikan dengan statistik kita adalah 185 bahagi 450. So jawapan kita adalah 65 bahagi 185, ataupun kalau kita kecilkan, berapa jawapan dia? 65 bahagi 13 185. 13 per 37. Okey. Dah settle untuk soalan B, tengok soalan C. Okey, untuk soalan C, one graduate is selected from each university. So one graduate. So daripada universiti ni, dia akan pilih seorang. Daripada UKM seorang, UPM seorang, USM seorang. So dia cakap find the probability for the three selected student tu all majoring in mathematics.
So mathematics from UKM, mathematics from UPM, mathematics from USM. So apa kita buat kat sini? Kita tengok mathematics from UKM, PM UKM kat sini. Tambah PM, apa kita ada tadi? UPM, tambahkan dengan PM USM. Boleh? Matematik UKM ada 80 orang daripada 160. Boleh? Cuba cek 80 orang daripada 160. Kita tengok pula matematik daripada UPM ada 50 daripada 155. Lepas tu PM USM kita ada 40 daripada 135. Okey, kita totalkan tengok berapa jawapan dia? 1873 Tu dia bagi 1007. tak ada yang per. Ya ke? 1674. Berapa jawapan dia? 1873 1873 bagi 1674. berapa? 1674. 1674. Macam ni ke? 1674. Macam pelik je. Tak apa sangat go. Sekejap. Okey, tengok kat sini 80 bahagi 160. Tambah 50 bahagi 155. Tambahkan 40 bahagi 135. Kalau ikutkan jawapan kat sini melebih Cikgu. Oh, sorry. Dia bukan tambah. Maafkan Kata cikgu. 1K. Oleh sebab dia perlukan matematik dan dari UKM, matematik daripada UKM, UPM dan USM, kita perlu darab kat sini. Sorry. Dia matematik from UKM and matematik from UPN and matematik from USM. Okay. So kena darab. Okay, sorry. Betulkan sikit. So kalau tambah dapat lebih kan? Dia dapat 1 ke atas. So dia rasa pelik tu jawapan dia. Okay, so tengok. Kalau darab berapa jawapan dia? 80. 837. Berapa? 40 bahagi 40 per 837. 837. Ataupun jawapan kita 0.0478. Alright. Multiply sorry. Okay. Ini untuk C yang pertama. C yang kedua. Sekejap cikgu ke bawah kan. So kerja ni panjang sikit lah sebab dia cakap soalannya all graduates major in the same field. So daripada UKM ada, USM ada. Okay, so contohlah yang kedua ni dia cakap P all graduate major in the same field. Sebab ceritanya dia ambil daripada setiap universiti 3 orang tu. So kita kena ambil satu persatu lah. So cikgu ambil PM K intercept MP intercept MS. Boleh ke cikgu buat ke sini? Ni UKM, ni UPM, ni USM. K tu untuk UKM, P untuk UPM, yang S tu untuk USM. Okay, so P pula. Tadi apa lagi? Kita ada matematik, statistik dengan sains komputer. So kita pakai S pula. Boleh? Statistik untuk UKM
intersectkan dengan statistik dari UPM, statistik daripada USM. SS dah jadi tak apalah. Yang ni satu pula sains komputer. So komputer daripada UKM intersect dengan komputer daripada UPM, intersectkan dengan komputer dari USM. Okay. So nampak gaya kena buat macam ke atas lah. Satu persatu, tapi untuk matematik kita dah dapat. Boleh, matematik kita dah dapat tadi 40/837. Yang ni kita dah dapat lah. Okay, kita tambahkan untuk statistik pula. Statistik adalah 50/160. Kita darabkan dengan 65/155. Darabkan dengan 70/135. Ni cikgu tengok based on table Tambahkan pula kat sini kita ada 30/160. Tambahkan lagi dengan 40 darab 155. Darabkan pula dengan 25/135. Okey kelas, cikgu nak korang tolong multiply dan total up kan berapa jawapan dia. Okey, boleh total up kan? Tengok berapa jawapan dia. Berapa kelas? Ke cikgu senyap lagi? Sekejap cikgu. Tak, sedang tekan cikgu. Oh, sorry. Lapan tiga lima. Berapa? 835 835 bagikan dengan 6696. 6696 ataupun kalau tengok kat sini cikgu kira juga ni dapat 0.125, betul tak? Betul cikgu. Betul. 6696. Okey, lebih kurang lah 1247 kan. 0.125 lah cikgu ambil. So ni cara jawab dia Okey, so awak kena standby lah. Nanti dalam soalan pasir tu soalan dia semua berkait dengan macam ni. Maksudnya kena fikir banyak sikit lah. Okey, kita teruskan dengan last example, lepas tu kita stop Okey, example 31. Dia cakap a box containing 4 red marbles. So 4 red marbles, 7 white marbles. Okay, 4 red marbles, 7 white marbles Lepas tu a bag. Ni a box. Lepas tu ni a bag. Okay, so alert a box. Lepas tu a bag. So ada dua situation kat sini. Dalam bag pula ada 3 red, 2 white. Boleh? Oh, ada satu lagi. 4 yellow. Boleh? 4 yellow. Lepas tu, a fair coin pula. Pening. Box, bag, fair coin. So, ada 3 situation lah. Boleh? So, dia cakap, a fair coin is chose if got head is obtained, a marble is selected from the box. If a tail is obtained, a marble is selected from the bag. Faham tak soalan dia? Faham tapi panjang. Faham tapi ni macam panjang sikit kan. Okey, tak apa, kita cuba buat dia start dengan coin lah. Coin ada dua situation sahaja. Head dengan tail. So dia punya probability adalah 1/2, 1/2. Okey, dah selesai. Dia cakap kalau dapat head daripada box. So box ada dua je. Red dengan white. Boleh? So 4/11, 7/11. Kalau dapat tail pula ada 3 situasi. Yang mana red, white, yellow. Boleh? Red 1/11,
Kita ada 3, 5, 9. So sini adalah 3/9. White pula 2/9. Yellow pula 4/9. Okay. So dia cakap construct a tree diagram. So settle lah kerja kita. Dah construct a tree diagram. B pula dia cakap find the probability that red marble is selected. Dia bagi tahu red marble je dia selected. So dia tak cerita datang daripada mana lah. So red marble selected boleh P red. Cikgu buat P red je. So P red marble dia boleh datang daripada PH intersect red tambahkan dengan P tail intersect red. Boleh. So jawapan dia 1/2 darabkan dengan 4/11 tambahkan dengan 1/2 darab 3/9. Okay, kelas cuba tengok berapa jawapan dia. Okay, yang ni cikgu bagi jawapan je lah. Nanti korang double check. Jawapan dia adalah 23/66 ataupun 0.348. Lepas tu kalau yellow selected pula. Boleh. Kalau yellow selected pula, ni soalan kedua. Ni nombor 1 Ni soalan nombor 2. P yellow dia tak datang daripada tempat lain. Dia hanya datang daripada tail lepas tu daripada back. So tail 1/2 lepas tu 4/9. Boleh. So 1/2 darab 4/9 dapat 2/9. Ataupun jawapan kita adalah 0.222. Okay, untuk yang C pula. Dia cakap apa tu C? Given that the marble drawn is white, find the probability that it's originally from the back. So situation dia adalah P white marble from the back given white marble selected. Okay. White marble from the back, white marble selected. So white marble from the back ni case ni from the backs, white marble from the backs adalah 1/2 darabkan dengan 2/9. White marble selected dia boleh datang daripada box, dia boleh datang daripada back. So 1/2 white 7/11 ni daripada box tambahkan dengan 1/2 darab 2/9 daripada back. So ni daripada back. Okay, so kita tambahkan, kita darabkan, kita tengok total jawapan dia berapa. Kalau ikutkan jawapan cikgu kat sini, jawapan dia adalah 22/85 ataupun 0.259. Korang double check nanti Okay, so kita ada 3 soalan dekat AV. Kita kena tengok soalan chapter 7 dululah. Baru kita boleh jawab soalan tu. Okay. So kita stop dulu sampai sini. Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh So Boleh cikgu. Boleh cikgu. Syafiqah ada dalam ni? Oh, Syafiqah ada tak? Saya. Syafiqah nanti dia masuk dalam awak punya ni awak punya drive. Okay.